Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran kita lagi di eMurabi at KPM bersama saya Murabi Yusni Syazana binti Yunus ataupun Ustazah Yus dari SK Iskandar Perdana Seri Iskandar Perak. Baiklah anak-anak, tanpa membuang masa, kali ini kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini iaitu Pendidikan Islam tahun 5 bidang akidah, tajuknya ialah Al-Hasib. Jom belajar bersama Ustazah Yus. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulakan, kita baca doa dulu. Semua tanda tangan, ikut Ustazah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin ya rabbal alamin. Okey anak-anak, baiklah kita teruskan pembelajaran kita. Kita tengok dulu objektif pembelajaran apa yang kita nak capai pada kali ini. Yang pertama ialah murid dapat menyatakan pengertian nama Allah Al-Hasib dengan betul. Ya. Ustazah nak semua tahu nanti apa maksud Al-Hasib. Yang kedua, murid dapat membacakan dalil nakli Al-Hasib dan menerangkan hukum beriman dengan Al-Hasib berdasarkan dalil dengan betul. Ustazah nak semua orang tahu apa dia dalil Al-Hasib nanti ya. Dan yang ketiga, murid dapat menyenaraikan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib dengan baik. Kita nak tengok apa kepentingannya kita beriman dengan Al-Hasib. Okey, kita teruskan. Kita tengok dulu. Apa dia tu gambar yang pertama dekat atas Ustazah ni. Gambar yang pertama ni, cuba kita tengok adik ni. Dia tengah pegang jari jemari dia terbuka. Dia tengah mengira. Ya, dia tengah mengira dan juga menghitung. Mengira, menghitung samalah kan? Dia kira satu-satu, dia hitung satu-satu jari dia. Inilah proses kita belajar mengira. Kita kira jari dulu kan. Okey, tengok seterusnya. Bila dah pandai, dah besar sikit, macam kamu sekarang lah. Kamu dah mula belajar mengira dengan menulis kan. Kamu tulis nombor-nombor, kamu tambah, tolak dan sebagainya dengan kiraan secara bertulis. Maksudnya yang ni lagi laju daripada menghitung satu-satu kan. Kita tengok seterusnya. Lagi advance. Dah ada mesin kira-kira ataupun kalkulator. Lagi sekejap je dah dapat jawapan kan. Tekan. Terus keluar jawapan. Laju. Sebab kita menggunakan alat ini. Okey. Ustazah keluarkan satu lagi gambar. Ini gambar apa pula ni? Pakcik ni, Datuk ni. Kalau anak-anak nak tahu, inilah dia yang bernama Al-Khawarizmi. Dia ni seorang tokoh ulama Islam yang terkenal. Dia ni tokoh kira-kira, tokoh matematik dunia. Orang Islam, bukan orang kafir ya. Orang Islam yang mempelopori tokoh matematik di dunia ini. Dia telah mengasaskan Algebra ni, Al-Khawarizmi ni. Hebat ya. Ni ulama silam, ulama dunia. Sampai sekarang tiada tongkok bandingnya. Okey, kita tengok seterusnya. Ada dua gambar tapi sebenarnya dua-dua ni adalah orang yang sama. Yang ni masa dia kanak-kanak kecil. Ni sekarang dia dah remaja. Okey, kenapa dengan gambar dia ni? Kenal tak dia ni? Kalau anak-anak nak tahu, inilah dia Adiputra. Okey, Adiputra ni suatu masa dahulu pernah menggegarkan negara kita dengan kehebatan dia. Apa yang dia hebat?
Masa dia berumur 3 tahun lagi dia dah hafal sifir. Bukan hafal sifir sikit-sikit ni. Hafal sifir yang banyak ni. Bukan sikit-sikit. Sifir 2, sifir 3, sifir 10 tak. Dia hafal sifir ratus-ratus, ribu-ribu. Semua dalam kepala dia. Dia dah hafal. Wow, 3 tahun masa tu. Dia ni memang sebenarnya seorang anak yang sangat genius, yang sangat hebat. Ni orang kelahiran Perak dia ni. Ya. Tak sangka kan Malaysia pun ada tokoh ilmuwan matematik yang hebat. Ni zaman sekarang dia baru remaja. Masih remaja lagi sekarang ni. Okey, dia ni masa kecil dulu, dia tak masuk sekolah rendah. Dia tak masuk sekolah pun. Dia terus masuk universiti sebab IQ dia sangat tinggi. Kelayakan dia tak layak dekat sekolah rendah. Dia kena terus masuk universiti, dia belajar. Dan sekarang dia dah ada formula matematik dia sendiri. Okey. Kita tengok seterusnya. Kita masuk pelajaran kita. Apa kaitan dengan gambar-gambar yang saya tunjuk tadi. Okey, pengertian al-hasib. Ada dua pengertian al-hasib. Yang pertama dan yang kedua. Kita tengok satu persatu apa erti al-hasib ini ya. Okey, yang pertama, maksud al-hasib ialah Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya ya. Allah mencukupkan, Allah bagi kecukupan. Kalau ada hamba-hamba yang tak cukup apa-apa, minta pada Allah, Allah akan mencukupkan. Dalilnya, kita tengok. Ni dia. Daripada surah Al-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Okey, apa maksud dia anak-anak? Dan sesiapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, kita kalau kita rasa ada kekurangan, ada masalah, ada apa-apa, kita minta kepada siapa? Kita minta kepada Allah, tolong bantu kita. Okey. Ini maksud al-hasib yang kedua. Tadi Maha mencukupkan. Kali ini Allah Maha menghitung. Patutlah saya tunjuk gambar mengira-ngira tadi kan. Ya, Allah juga Maha menghitung. Allah lagi hebat mengira. Ya, Allah menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Sentiasa. Tak adanya Allah tak nampak ke, tak ada. Di mana-mana sahaja Allah nampak kita dan Allah boleh kira, Allah boleh hitung apa sahaja yang kita lakukan. Okey, kita tengok dalil daripada surah Ali Imran ayat 199. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha sari'ul hisab. Maksudnya, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ya anak-anak, jangan kata Allah tak reti nak mengira. Allah lagi cepat, lagi hebat perkiraannya, perhitungannya. Kita ni kita pakai kalkulator pun kita dah rasa hebat, dah cepat sangat dapat jawapan. Allah lagi cepat, lebih hebat daripada kalkulator tu. Tak boleh kita bayangkan. Kita menggunakan alat, Allah tidak menggunakan apa-apa alat bantuan pun. Allah Maha menghitung. Boleh ya anak-anak? Okey. Tengok tu. Jom asah minda dulu. Asah minda dulu ni. Bagi ingat balik. Okey, kita main game nak. Okey, saya tunjukkan game. Kamu tengok dulu Ustazah main, nanti Ustazah bagi link dekat kamu, kamu boleh main sendiri. Okey? Baiklah anak-anak, kita tengok macam mana kita nak main permainan ini, ya, iaitu pengertian al-hasib. Okey. Kita susun semula huruf-huruf ini menjadi perkataan ataupun membentuk perkataan yang menunjukkan maksud al-hasib. Okey, jom kita main. Apa dia ni? Okey. Ya. Ni apa agaknya?
Al-Hasib, Allah maha apa ya? Maha. Okey, Ustazah try. Agak-agak dah tahu ke belum ni? Ustazah buat lambat lah kan. Mesti kalah kalau lawan dengan anak-anak semua. Allah maha mencukupkan. Kita tengok yang kedua. Satu lagi pengertian dia, Allah maha apa ya? Okey, ini maha M kat depan. Maha. Okey, kita tengok. Ada yang dah tahu ni. Yes. Okey. Maha menghitung. Okey anak-anak, kita tengok pula kali ini maksud nama Allah Al-Hasib. Okey, apa pula maksud dia? Dari diringkaskan, Ustazah ringkaskan maksud dia boleh kita katakan yang ada di sini. Al-Hasib tu Allah maha apa tadi? Mencukupkan kan. Jadi ketika susah Allah permudahkan. Kat situlah konsepnya. Mencukupkan tu maksudnya apa? Iaitu bila kita susah Allah mudahkan kita. Kemudian apa lagi? Ketika memerlukan pertolongan Allah datangkan bantuan. Contohnya kita dalam kesusahan tiba-tiba je ada je yang datang bantu kita kan. Kadang-kadang orang yang tak kenal pun tolong kita. Sebenarnya siapa yang datangkan bantuan tu? Allah yang telah gerakkan hati mereka untuk membantu kita. Jadi sebenarnya Allah lah yang membantu kita. Jadi kalau nak minta bantuan, minta pertolongan, minta pada Allah. Nanti Allah yang akan hantarkan bantuan dalam apa bentuk sekalipun. Mungkin makhluk lain juga yang boleh membantu kita. Kucing kita ke kan. Atau apa-apa sahajalah. Okey. Yang ketiga, ketika lupa Allah ingatkan. Ya. Kadang-kadang kita terlupa. Lepas tu Allah yang akan ingatkan. Jadi kalau contoh kita terlupa sesuatu, minta doa pada Allah. Ya Allah, macam mana ni aku dah terlupa. Ya Allah, ingatkan aku balik. Kita baca doa, minta doa pada Allah supaya ingat semula dalam peperiksaan ke kan apa-apa pun. Okey. Kalau kita terlupa, ingat Allah, minta tolong pada Allah. InsyaAllah Allah yang akan datangkan bantuan dengan mengingatkan semula kita kepada perkara yang kita lupa itu. Okey, seterusnya ketika buntu. Buntu ni maksudnya jam. Kita tak tahu dah nak buat macam mana. Buntu dah tak ada idea. Allah lah yang akan beri ilham dan idea. Bila kita buntu, ada tak jumpa jawapan apa-apa, tak tahu dah nak cari macam mana, minta kepada Allah, minta bantuan kepada Allah supaya Allah nanti yang akan beri ilham kepada kita. Ilham dan juga idea. Ilham tu idea lah. Ya. Okey, seterusnya anak-anak. Kita tengok pula ini Allah maha menghitung. Yang dah sini tadi Allah maha mencukupkan. Okey, Allah maha menghitung. Allah hitung setiap amalan kita. Semua amalan kita yang kecil, yang besar, semuanya Allah akan hitung. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Okey. Allah hitung dari sekecil-kecil amalan hingga sebesar-besar amalan. Allah akan hitung tak tertinggal sedikit pun. Okey. Kedua, malaikat raqib dan atid ditugaskan mencatat amalan. Ya. Allah cipta malaikat raqib dan atid ada tugasnya iaitu mencatat amalan. Amalan siapa? Amalan kita lah. Malaikat raqib dan atid berada di sisi kita setiap masa, catat apa saja amalan kita lakukan. Amalan baik maupun amalan yang buruk, yang jahat, yang tak baik. Jadi dari situ Allah hitung semua amalan kita. Okey. Faham ya anak-anak maksud dia? Al-Hasib maksudnya maha mencukupkan dan juga maha menghitung. Jadi untuk mencukupkan kita minta kepada Allah.
Dan bila kita ingat Allah itu maha menghitung, kita kena berhati-hati sebab segala amalan kita Allah hitung. Okey, kita tengok pula seterusnya. Apa kepentingan kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib? Apa yang kita dapat? Okey, kita tengok yang pertama. Kepentingan yang pertama, apabila kita beriman dengan Al-Hasib, kita akan jadi seorang yang meletakkan Allah sebagai pelindung dan penolong. Barulah kita yakin dalam apa-apa hal keadaan, kita akan ingat Allah. Allah lah pelindung kita, Allah lah yang boleh tolong kita. Okey, caranya bertawakal dan tekun berusaha. Allah salah eja lah. Ya, tertinggal wak, typo. Okey, bertawakal dan tekun berusaha. Nak buat apa-apa kita kena berusaha dulu, kemudian kita bertawakal. Tawakal ni apa? Tawakal ni ialah kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kita masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Kalau kita dah berusaha sebelum tu, kita dah baca buku, dah ulang kaji, kemudian kita masuk dalam Dewan Peperiksaan, kita jawab periksa, kemudian kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Tawakal ni syaratnya kena usaha dulu. Kalau tawakal sahaja tanpa usaha tak jadi. Nak masuk minggu depan nak periksa, contohnya nak periksa, nak exam, kamu tengok TV, kamu main game, buat macam-macam, main itu ini, tak ada baca buku pun, tak ada ulang kaji, langsung tak buat apa-apa. Masuk je Dewan Peperiksaan, kamu jawab-jawab, kamu kata kamu tawakal. Apa yang tawakal? Usaha tak ada, dia tidak dikira tawakal. Faham ya? Okey, yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Kita kena, selain tawakal dan usaha, kita juga kena sentiasa berdoa. Mohon kepada Allah. Mohon yang terbaik. Doa. Sebab kita tahu siapa yang mendengar kita? Allah. Ya. Kita letakkan Allah sebagai pelindung dan penolong. Kat situlah kita nak Allah tolong kita. Okey. Kita tengok pula seterusnya kepentingan yang kedua. Kepentingan yang kedua, apabila kita beriman dengan Al-Hasib, kita akan menjadi seorang yang berusaha melipat gandakan amalan, ya. Melipat ganda, tingkatkan amalan kita. Kita akan sentiasa berusaha. Antara contohnya, menunaikan ibadah fardu dengan tekun. Tekun dengan sungguh-sungguh. Kita solat sungguh-sungguh. Masuk je waktu kita solat. Cukup solat kita, solat fardu kita cukup 5 waktu sehari semalam. Tak ada tertinggal. Itu dia menunaikan dengan tekun. Okey. Yang kedua, memperbanyak amalan sunat. Ya. Amalan sunat, apa-apa sahaja amalan sunat. Macam sekarang ni masih dalam bulan Syawal, ada amalan sunat yang boleh kita lakukan. Apa dia? Iaitulah puasa sunat Syawal kan. Puasa 6 orang panggil. Ya. Masih boleh dilakukan dalam tempoh bulan Syawal, 6 hari berpuasa. Itu puasa sunat. Nabi kata dia punya pahala serupa dengan setahun berpuasa. Setahun berpuasa, padahal kita puasa Ramadan itu pun sebulan je kan. Tapi ni pahala puasa Syawal, puasa sunat Syawal ni 6 hari sama dengan setahun pahala dia. Okey, ini contoh-contoh amalan sunat. Banyak lagi amalan sunat yang lain, contoh solat sunat duha yang boleh kita lakukan setiap hari. Apa-apa sajalah, membaca Al-Quran, bersedekah dan macam-macam lagi. Sebab apa kita nak buat semua tu? Sebab kita yakin dan kita beriman bahawa Allah itu bersifat Al-Hasib, dan Allah akan menghitung segala amalan kita. Jadi kita lipat gandakan, kita perbanyakkan amalan kita. Kita tengok yang ketiga. Kepentingannya apa? Bila kita beriman dengan Allah Al-Hasib, kita akan menjadi seorang yang menghargai masa. Kita sayang dengan masa, kita tak nak buang masa macam tu saja sia-sia. Okey, jadi kita buat apa? Kita akan penuhi masa dengan perkara yang berfaedah. Ya. Buatlah perkara-perkara yang baik, yang berfaedah. Belajar, baca buku, tolong ibu bapa, kan. PKP ni dah masing-masing duduk di rumah, tak boleh pergi sekolah. Jadinya
Jangan buang masa macam tu saja. Banyak tuition-tuition percuma di luar sana yang boleh kita sertai. Contohnya sekarang anak-anak semua sedang menonton e-Murabi. Ini pun satu perkara yang berfaedah. Allah sayang tu. Okey, yang kedua, menghadiri majlis ilmu. Ni pun majlis ilmu lah. Kan? Jangan kata, bila dah PKP ni nak pergi majlis ilmu macam mana? Masjid tutup, tak boleh pergi. Dah lama dah anak-anak tak pergi masjid kan? Surau pun tutup. Kalau kat sekolah dulu banyaklah majlis ilmu ni, sekolah pun dah tak boleh pergi. Okey. Sebenarnya majlis ilmu ni mana-mana pun kita boleh cari. Lagi-lagi di zaman sekarang, semuanya di hujung jari kita. Internet ada, kan? Dekat TV pun ada. Ehwal Islam, ehwal perdana. Macam-macam. Majlis ilmu, tanyalah ustaz. Bila sebut majlis ilmu ni tak semestinya ilmu agama sahaja. Apa-apa ilmu lah. Kan? Tuition-tuition yang kamu ikuti tu, yang secara online, itu pun adalah majlis ilmu. Yang dekat Didik TV tu kan, dekat Didik TV yang TV7 tu, macam-macam subjek pembelajaran yang boleh kita pelajari. Ikutilah majlis ilmu, jangan buang masa. Tu dia. Okey, kita tengok seterusnya. Inilah antara yang terakhir, kepentingan beriman dengan Al-Hasib. Kita akan jadi macam mana? Kita akan menjadi seorang yang meninggalkan maksiat. Maksudnya kita tak nak buat maksiat, kita tinggalkan terus. Maksiat ni apa? Maksiat ni ialah perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Apa-apa saja. Okey. Contohnya apa? Menjauhi pergaduhan. Tak nak bergaduh. Duduk dekat rumah dengan adik-beradik, jangan bergaduh, duduk elok-elok. Pergi ke sekolah dengan kawan-kawan, jangan bergaduh. Kan? Kadang-kadang tu ada orang tu dia suka bergaduh, cari pasal. Dia tak boleh duduk diam. Kan? Ada kawan-kawan kita, jenis kawan-kawan kita ni yang dia tak senang tengok bila senyap aja, bila tak ada siapa-siapa bergaduh. Dia mulalah mencari pasal, mencetuskan pergaduhan. Ni tak baik. Jangan buat macam tu. Ya. Kalau ada kawan yang macam tu, jangan layan. Ataupun nasihatkan dia. Kan? Okey. Itu jauhi pergaduhan. Kemudian memelihara aurat dengan sempurna. Tinggalkan maksiat. Membuka aurat adalah maksiat. Maksiat ni ialah perkara yang berdosa. Buka aurat berdosa kan? Jadi itu adalah maksiat. Jadi jaga aurat kita dengan sempurna. Kadang-kadang ni sekarang ni zaman kita online kan, kamu belajar pun Google Meet lah kan, semuanya jenis-jenis online, Teams, Zoom dan sebagainya. Buka kamera, nampak. Jaga aurat. Ya, jaga aurat, utamanya orang perempuan lah yang nak kena jaga banyak sikit auratnya kan. Pastikan aurat kita tertutup dengan sempurna. Dan pastikan kalau kita sedang online, pastikan bukan aurat kita saja, aurat orang-orang di sekeliling kita pun terpelihara juga. Bagi tahu, contoh dekat mak ke kan. Mak, saya tengah online ni. Mak jangan lalu ke belakang saya, nanti nampak. Contohnya kan. Jadi kita jaga, pelihara aurat kita dan aurat ahli keluarga kita. Kita tengok pula seterusnya. Ni pun uji minda juga ni. Okey. Gambar pertama. Tengok dia kata apa? Baru malam tadi baca tajuk ni. Macam mana boleh lupa pula ni? Allah. Nampak ni orang ni sedang senyap. Peperiksaan sedang dijalankan. Okey. Apa yang nak buat ni ya? Nampak tu dia sedang lupa tu kan. Kadang-kadang kita pun pernah berlaku kan. Okey. Berdasarkan keimanan kepada nama Allah Al-Hasib, apakah yang akan kamu lakukan dalam situasi di sebelah? Ya. Apa yang kamu akan lakukan kalau jadi macam ni kepada kamu? Okey. Sebelah bagi jawapan pilihan. Cuba pilih. Yang pertama, biarkan sahaja tanpa berusaha menjawab. Dah tak tahu dah soalan tu, tak erti dah tak ingat, dah lupa, biarlah. Terus je, tinggalkan, tak payah jawab langsung. Betul ke? Okey, kita tengok seterusnya. Yang kedua,
Berdoa mohon pertolongan daripada Allah sambil berusaha mengingati semula jawapannya. Sambil-sambil kita ingat balik, kita doa, Ya Allah ingatkan aku Ya Allah, doa basuh. Ingat refresh balik minda kita, apa yang kita dah hafal. Contohnya kita hafal surah ke kan. Tiba-tiba sampai tengah hayat terlupa kan. Ingat balik cuba. Sambil-sambil tu kita berdoa mohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allahnya. Allah saja yang boleh membantu kita pada waktu itu. Okey, jawapan yang ketiga. Meniru jawapan kawan. Boleh tak ni kita tiru? Kita dah tak ingat, kita lupa, kita tengok jawapan kawan sebelah lah. Boleh ke tidak? Kan? Okey, apakah jawapannya? Jeng jeng jeng. Betul. Jawapan yang tengah ni ya, berdoa memohon pertolongan daripada Allah sambil berusaha mengingati semula apakah jawapannya kan? Okey. Kita tengok pula gambar kedua. Gambar apa ni? Sampah ni bawah meja ni. Kertas-kertas tisu lah apa benda lah macam-macam kat bawah meja budak ini kan. Kadang-kadang kamu kat sekolah pun macam tu lah juga. Macam-macam ada kat bawah meja. Kadang pun tak tahu je ada sampah. Apa nak buat? Okey, kita baca soalannya. Berdasarkan keimanan kepada nama Allah Al-Hasib, apakah yang akan kamu lakukan dalam situasi di sebelah? Nak buat apa ni? Kalau jadi macam ni ya. Apa nak kena buat? Okey, saya bagi jawapan pilihan. Kamu pilih tengok yang mana. Yang pertama, mengutip sampah dan membersihkan kelas dengan segera. Kutip cepat-cepat sampah-sampah ni sebelum cikgu masuk, dah bersihkan kelas, nanti bila cikgu masuk dah clear, bersih. Barulah senang nak belajar, barulah best boleh belajar, bersih. Okey, kita tengok seterusnya jawapan pilihan. Menyepak sampah tersebut ke bawah meja rakan. Ni pun ada pernah yang buat kan? Ada dia kertas-kertas ni dia pergi sepak masuk ke dalam bawah meja orang lain. Tu contoh. Adakah ini jawapan dia? Dan yang ketiga, biarkan sahaja sampah tu, relax lah, tak ada apa, sampah je. Belajarlah dengan sampah sarap tu apa semua. Ya. Yang mana satukah jawapan yang tepat? Atas, tengah, bawah. Yang mana satu? Ada yang dah jawab? Okey, kita tengok jawapannya. Yang atas sekali, mengutuk sampah dan membersihkan kelas dengan segera. Inilah yang perlu kita lakukan. Bagus siapa yang jawab pilih jawapan yang atas ni. Okey, tahniah. Kita tengok seterusnya. Gambar apa ni? Pasaraya sesak di musim COVID. Takutnya. Sekarang lah musim COVID kan? Pasaraya bersesak-sesak ni ramainya orang. Ni kalau kita perhati ni gambar ni bukan gambar zaman COVID, tapi saya ambil saja sebagai hiasan kan. Tapi persoalannya kalau pasaraya sesak di musim COVID. Apa dia? Berdasarkan keimanan kepada nama Allah Al-Hasib, apa yang akan kamu lakukan dalam situasi di sebelah? Ya, ni waktu COVID sesak-sesak ni, apa kita nak buat? Okey, kita pilih jawapan dia. Yang pertama, ikut sama bersesak di pasaraya itu. Kita pun join sekali bersesak-sesak lah juga dekat dalam pasaraya tu waktu COVID ni. Boleh ke? Okey, yang kedua, bertawakal dan teruskan membeli belah. Tawakal je lah, serah je kepada Allah. Kemudian, kita membeli belah. Tawakal tu, kita serah aja. Biarlah Allah yang tentukan kita. Macam tu ke? Kita terus je shopping kat sini dengan sesak-sesak ni. Okey, kita tengok yang ketiga, pilihan yang bawah. Tinggalkan tempat tersebut. Terus je tinggal. Kawasan waktu COVID ni, kawasan sesak-sesak ni nak masuk juga ke? Ketinggal je terus. Kalau anak-anak nak pilih yang mana? Okey, kita tengok apa yang sebaiknya. Bila Al-Hasib ni maksudnya kita tahu Allah itu maha menghitung, Allah itu maha mencukupkan. Kita tak boleh main tawakal macam tu saja. Kita kena usaha. Usahanya apa?
Kita tengok jawapan lah. Okey, jawapannya tinggalkan tempat tersebut. Inilah salah satu usaha kita. Kita tinggalkan dulu kawasan yang sesak-sesak ni. Tak payah masuk lah. Cari tempat yang tak sesak. Kalau nak beli barang sekalipun, carilah kedai yang tak ramai orang kan. Ataupun kedai yang dia menggunakan ataupun dia menjalankan SOP. Macam ni kan tak ada SOP, macam ni sesak-sesak. Ataupun kalau terpaksa sangat juga, kita kena jaga betul-betul, jaga jarak kita, guna mask, buat SOP tu dengan sebaiknya. Okey, boleh faham ya anak-anak? Ya, sebab Allah itu Al-Hasib, Allah Maha menghitung, Allah hitung segala amalan kita. Ni kalau kita keluar juga, masuk juga ke dalam kawasan ni, adakah itu amalan yang baik ataupun amalan yang buruk? Amalan baik ke buruk ke Allah bagi. Ada perhitungan dia, ingat tu. Okey. Okey anak-anak, kita tengok seterusnya. Rumusan. Okey, apa yang kita dapat daripada pelajaran kita hari ini, apa yang kita boleh rumuskan ialah beriman dengan nama Allah Al-Hasib menjadikan kita sentiasa berusaha mendapatkan pahala sebanyak mungkin dan menghindari dosa. Jauhi dosa. Okey, itulah dia ya. Bila kita beriman, kita yakin dengan Allah bernama Al-Hasib, Maha menghitung, Maha mencukupkan, akan menjadikan kita sentiasa berusaha. Sentiasa berusaha untuk mendapatkan pahala yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga cuba sangat menghindari segala dosa. Okey, anak-anak boleh buat tu ya. Saya harap semuanya boleh faham dan dapat resap ke dalam diri masing-masing. Al-Hasib. Jadi bila nak buat apa-apa, kita ingat Allah itu Al-Hasib. Allah itu menghitung. Allah nampak apa yang kita buat. Bila kita susah, ingat Allah itu Al-Hasib. Allah itu Maha mencukupkan. Minta tolong kepada Allah. Okey. Itu dia. Jadi jangan buang masa bila kita duduk saja-saja, tak ada buat apa-apa, dah letih dah belajar, dah letih dah online sana sini. Duduk saja-saja. Jangan buang masa, isi masa dengan perkara yang berfaedah. Apa yang kita boleh buat? Ni, apa dia ni? Inilah zikir. Antara zikir yang biasa yang selalu kita sebut. Jom zikir bersama Ustazah. Subhanallah. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Okey, Ustazah harap anak-anak boleh ikut, boleh fahami apa yang Ustazah ajar hari ini dan boleh amalkan, insya-Allah. Sekian dulu daripada Ustazah Yus. Terima kasih dan jumpa lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.